Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nampaknya hari ni tak ramai lah, hanya 12 orang saja yang join. So tak apalah, nak buat macam mana kalau tak berminat. Kita teruskan mana yang ada je lah. Okay, untuk ikatan kimia yang lepas, PDP yang lepas kita dah belajar mengenai ikatan ion dan lagi satu adalah ikatan kovalen. Dekat bahagian ikatan kovalen ni dipecah kepada 3 jenis ikatan, iaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda 2 dan ikatan kovalen ganda 3. Okay, ikatan ion kita dah tengok, ikatan kovalen tunggal dah tengok, dan hari ni kita akan pergi pada ikatan kovalen ganda 2 dan ganda 3. Okey, apa yang kamu perlu capai untuk hari ini? Yang pertama sekali adalah menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan kovalen. Ini sama macam objektif yang lepas, cuma kita fokus hari ini pada ikatan kovalen ganda 2 dan ganda 3. Jadi kriteria kejayaan ni pastikan kamu tahu macam mana nak lukis gambar rajah susunan elektron dan juga macam mana nak lukis gambar rajah bagi struktur Lewis. Okay, tengok jenis ikatan kovalen. Ni ulang balik lah. So ni yang lepas kita dah lihat bagaimana pembentukan ikatan kovalen tunggal. So hari ni kita pergi pada ikatan kovalen ganda 2 dan ikatan kovalen ganda 3. Kalau ingat balik maksud, dari segi ikatan kovalen tunggal ni adalah berkongsi sepasang elektron. Okay. Berkongsi satu elektron, maksudnya setiap atom tu akan menyumbangkan satu elektron. So kalau ada hidrogen dengan hidrogen. So hidrogen ni akan sumbangkan satu, hidrogen yang sebelah sini akan sumbangkan satu elektron, berkongsi membentuk ikatan, ikatan tunggal. Itu tujuan dia untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet. So kat sini duplet lah sebab hidrogen petala pertama hanya ada 2 elektron kan. Untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Ayat ni kena ingat lah, setiap kali kalau tulis dalam soalan esei mesti kena ada perkataan ni. Ayat ni bukan perkataan ni. Ayat ni. Kalau ayat ni tak ada nanti dia tolak markah. So untuk ikatan kovalen ganda 2, ikatan kovalen ganda 2 maksudnya dia kongsi 2 pasang lah. 2 pasang elektron. So contoh kat sini nanti awak akan lihat lah ada beberapa contoh dan yang ni adalah 3 pasang elektron. Okey, ini yang kita akan capai pada hari ini iaitu bagaimana nak lukis gambar rajah susunan elektron dan juga Lewis. Bagi ikatan kovalen ganda 2 dan ganda 3. Okey, kita tengok untuk susunan elektron dan struktur Lewis serta huraikan pembentukan gas oksigen. Okey, diberi nombor proton bagi gas oksigen adalah 8. Okey, nombor proton oksigen adalah 8 dan dia minta awak lukiskan susunan elektron dan struktur Lewis serta huraikan. Okay, ada 3 benda lah yang kat sini dia minta awak buat. Yang pertama susunan elektron, yang kedua lukis struktur Lewis, yang ketiga adalah huraian. So huraian ni biasanya dalam soalan esei lah dia tanya. Okay, dia akan tanya dalam soalan esei. Okay, kita tengok bagaimana nak buat sama macam yang lepas. So sama macam yang lepas kena buat yang palang ni. Letakkan atom apa yang terlibat. So kat sini hanya ada oksigen je kan. So oksigen dengan oksigen. Ada 2 oksigen yang akan membentuk ikatan. So langkah pertama tuliskan atom. Okay, tulis atom langkah pertama. Langkah kedua tuliskan susunan elektron. So susunan elektron dia adalah 2, 6. 2, 6 sebab ada 8 proton maksudnya ada 8 elektron. Okey, ni langkah kedua. Langkah ketiga,
Okey, bagaimana atom oksigen hendak mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Okey, nak stabil macam mana? Macam mana cara dia nak stabil? So dia akan berkongsi elektron. Okey, kalau mungkin ada yang confused dengan sebatian ion, kenapa dia tak terima elektron? Okey, kita kena tengok nama ikatan lah. Lagi satu, kalau bukan logam dengan bukan logam, mesti covalent, mesti berkongsi elektron. Kalau logam dengan bukan logam, barulah dia akan menerima elektron satu lagi dia akan menerima elektron. Okay, kat sini dia nak berapa lagi untuk stabil, so dia perlukan lagi 2. Okay, oksigen yang sebelah pun sama, perlukan lagi 2. Kemudian apa buat? Kita akan silangkan 2. Tapi bila awak tengok kat sini ada 2 tu, maksudnya kita boleh kecilkan nombor ni. Okay, boleh kecilkan dengan bahagi berapa? Nak untuk kecilkan nombor ni. Bahagi berapa? Okay, bahagi 2. Okay, bila bahagi 2, sini dapat 1, sini pun dapat 1 kan. Jadi formula adalah O1, O1. OO ataupun kita tak tulis lah OO, kita akan tulis O2. So bila dah dapat formula ni dah dapat formula. Okay, ni langkah keempat ni dah dapat formula, barulah kita lukis susunan elektron. Okay, lukis susunan elektron. Ada 2 oksigen. So lukis 2 oksigen. Ni O. Okay, ini O. Bukannya petala tau. Okay, ini adalah nukleus. Ini petala pertama. Ada 2 elektron, 26 kan. So dan petala kedua. Kalau nak lukis covalent, tak payah lukis dulu elektron kat dalam tu. Takut nanti dia bertindih. Okay, ni yang kedua. Oksigen yang kedua. Oksigen, simbol dia. Okay, nukleus. Petala pertama. Petala kedua. Okay, kemudian nak buat apa? Kita akan letak ikut dia punya susunan ni. 2, 6. Petala pertama ada 2 elektron. So petala pertama ada 2 elektron. Yang ni pun sama, petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 6 elektron. Tapi dia dah kongsi berapa pasang? Kongsi 2 pasang. Bila ada bahagi 2 ni, maksudnya 2 pasang elektron. Sebelum ni kalau awak tengok contoh, tak ada bahagi-bahagi 2 untuk kecilkan nombor kan. Semua terus dapat formula. So bila boleh kecilkan nombor ni, bahagi berapa tengok? Bahagi 2, so 2 pasang. So dekat dalam yang bersilang ni kita letak dululah bagi senang. Okay, ada 2 pasang elektron. 1 pasang, 2 pasang. 2 pasang maksudnya ada 4 elektron. Barulah lukis elektron kat luar supaya awak tak salah lah. So ada 4 kan kat situ kan? 4, oktet mesti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah gambar rajah pembentukan gas oksigen bagi ikatan kovalent ganda 2. Ini ganda 2. Sebab apa? Ada 2 pasang elektron dekat dalam yang berkongsi ni. Berkongsi 2 pasang elektron. Okay, kalau untuk gambar rajah struktur Lewis pula. So untuk struktur Lewis, bezanya dengan susunan elektron dia akan tunjukkan setiap elektron dalam petala. Kalau ada 3 petala dah dia lukis. Tapi untuk struktur Lewis, dia hanya tunjukkan elektron valence saja. So elektron valence ni maksudnya elektron yang terletak dekat petala yang terluar ni ada 6 elektron kat sini. Tapi awak dah tahu kan dia akan membentuk ikatan kovalent ganda 2 pasang. So kita buat je simbol O dengan O sebab ada 2 oksigen. 2 pasang kan, 2 pasang elektron kan. So letak je dia bersilang kat sebelah dia. Sepasang, 2 pasang. Okay. Yang lain nak letak mana? Yang lain kita letak kat bahagian luar lah. So dia ada mesti oktet. So ni dah ada 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ni adalah ikatan kovalent ganda 2 ataupun kita boleh lukis jadi O macam ni. Ni tunjukkan ikatan ganda 2. Boleh tak?
Boleh. Boleh. Huraian ni awak nak bincang huraian dulu ke ataupun nak tengok contoh lagi satu? Mana? Contoh lagi satu. Contoh lagi satu dulu okey. Okey, pembentukan gas karbon dioksida. So saya bagi nombor proton. Okey, semua try buatlah dekat kertas. Nombor proton bagi karbon adalah 6 dan nombor proton bagi oksigen adalah 8. Okey, karbon 6, oksigen 8. Nombor proton. Okey, langkah pertama nak buat apa? Nak tentukan formula dia ni, macam mana? Buat palang. Buat palang. Betul. Buat palang. Okey, nombor 1 kena letak apa? Simbol dekat palang. Simbol karbon dengan oksigen. Sebab ada karbon, ada oksigen. Karbon, oksigen. Oksida tu oksigen lah. Okey, yang kedua buat susunan elektron. So karbon, berapa susunan elektron dia? 2, 4. 2, 4. Okey, oksigen? 2, 6. Okey, pandai. Okey, yang ketiga. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang karbon perlu buat? Atom karbon perlu buat apa? Dia kena sumbangkan berapa elektron? Dia nak stabil, berapa banyak lagi dia perlukan? Macam itulah maksudnya. Berapa banyak? 4. Okey, 4. Untuk oksigen? 2. Lepas tu kita buat apa? Silangkan. 2, 4. Okey, sekarang tengok nombor 2 dengan nombor 4. Boleh kecilkan tak? Bagi 2. Boleh. Bagi 2. Okey, bahagi 2. Betul. Bila bahagi 2, maksudnya kita tahulah ini adalah ikatan kovalen ganda 2. Bahagi 2 kita dapat 1, yang sini dapat 2. Jadi formula dia apa untuk karbon dioksida ni? CO2. Okey, CO2. Bagus. Okey, dah dapat formula, baru kita lukis. So ada satu karbon, ada 2 oksigen. Yang satu tu kita lukis kat tengah. Ni kan, ni satu kan, satu karbon kan, oksigen ada 2. Yang satu tu kita akan lukis di tengah, karbon kat sini tengah. Oksigennya ada 2 ni maksudnya kiri kanan, kita letak kiri kanan. Okey, dia akan jadi macam gini lah nanti. Ni dalam gambaran kepala awak dah tahu macam gini bentuk dia. Dia bersilang macam ni. Okey, sekarang baru kita lukis betul-betul lah karbon. Okey, nukleus, petala pertama, petala kedua. 2 petala je karbon ada 2, 4. Okey, yang kedua lukis oksigen. Okey, oksigen O, nukleus, petala pertama, petala kedua. Pastikan petala kedua tu yang bersilang. Okey, bukan semuanya kita silangkan, tak. Hanya petala yang terakhir sahaja kita silangkan. Okey, oksigen simbol dia, nukleus, petala pertama, petala kedua. Okey, cuba fikir kejap nak isikan elektron tu. Boleh tak isi elektron? Okey, untuk karbon. Kita bincang karbon dulu. Petala pertama nak letak berapa? 2. Okey, 2 elektron 1.
Dua. Okey, petala kedua. Okey, petala kedua ni yang bersilang kan. Bila ada yang bersilang, kita lukis dulu elektron yang dalam bersilang tu, lebih senang. Sekarang awak tahu berapa pasang dekat dalam tu. Ikut pada yang kita dah bahagi. Dua pasang maksudnya ada 4 elektron. Dekat dalam ni ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Kat sini pun sama. Kena letak 4 juga. 1, 2, 3, 4. So awak lukis betul-betul lah sebab saya lukis ni susah guna komputer kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang kira karbon ni dekat petala kedua, ni petala kedua dia. Petala kedua ni dah ada berapa elektron? Termasuk yang dia dah dapat dalam perkongsian tu lah. 8. Berapa? Tak dengar berapa? 8. 8. Okey, kalau 8 nak kena tambah lagi tak elektron dekat luar sini? Dekat sini. Ya. Tak payah sebab dah oktet kan. So kalau dah oktet dah cukup 8 tak payah tambah. Tapi kalau tak cukup baru kita letak tambah lagi. Faham tak? Faham. Faham okey. Kita tengok oksigen pula. Okey, sekarang oksigen. Oksigen. Petala pertama nak letak berapa oksigen? 2. 2. Petala kedua nak letak berapa lagi? 4. 2. 4 kedua. 4 lah sebab dia dah ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Dia dah ada 4. 8 tolak 4 tinggal 4. So lagi 4 lah letak kat sini. Barulah dia capai susunan elektron oktet. Okay. Oksigen yang ni pun sama juga. Okay, kita letak petala pertama tu 2. Petala kedua kita letak lagi 4. Sebab dia dah ada 4 yang dalam bersilang. Okay, yang dalam silang tu kita kira dulu. Lepas tu balance dia baru kita letak. Jadikan baki elektron tu baru letak dekat dalam petala yang lain. Okay, untuk struktur Lewis. Okay, untuk struktur Lewis dia pula, awak dah tahu ada satu karbon, ada 2 oksigen kan. Kita letak je lah karbon, oksigen, oksigen. So elektron macam mana nak lukis? So ingatlah yang tadi kita dah tahu dia adalah ikatan kovalen ganda 2. Bila ganda 2 maksudnya ada 4 pasang kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kiri kanan dah ada. Lepas tu balance dia kita letakkan elektron lagi. So untuk karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, karbon dah stabil 8. Oksigen tak cukup lagi 4 kan. So letak lagi 4 lah. Sama dengan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Okay, ataupun kita lukis C, ikatan ganda 2O, ikatan ganda 2O. Ni karbon dioksida. Okay, ada apa nak tanya tak? Untuk gambar rajah struktur Lewis ataupun gambar rajah susunan elektron. Boleh ke tak boleh setakat ni? Boleh. Boleh dia cuma beza dia sebenarnya bila awak buat palang ni awak nampak ada je kena bahagi, maksudnya itulah ikatan kovalen ganda 2 sebab bahagi 2 kan. Kalau ikatan kovalen ganda 3 nanti kita tengok dia kena bahagi 3. Lepas tu lagi satu bila lukis gambar rajah susunan elektron ni dekat bahagian yang bersilang tu kita letak 4 elektron sebab 2 pasang. Okay, dia berkongsi 2 pasang kan, jadi kita letak 4 elektron. Okay, kita tengok huraian pula sebelum kita pergi pada ganda 3. Kita tengok macam mana nak huraikan. Sini adalah pembentukan gas oksigen. So kalau daripada yang kita dah buat palang tu, palang ni sebenarnya penting sebab kalau ingat balik, ni langkah pertama, tulis atom. Ni langkah pertama, tulis atom. Atom apa? Atom oksigen. Okay, atom oksigen. Ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, buat susunan elektron. Kan kita buat kat atas dia, susunan elektron 26, 26. Okay, susunan elektron 26. So kita translatekan dalam bentuk ayat sebenarnya. Daripada ni kita translate tukarkan dalam bentuk ayat. 1, 2. Yang ketiga.
Yang ketiga ni kan, untuk mencapai susunan elektron. Okey, yang ni kena pilih oktet ke duplet. So ikut pada bilangan petala dia. So petala dia kalau dia ada, hanya ada satu petala je baru kita kata duplet. Tapi kalau dia ada 2, 3, 4 dan seterusnya kita akan sebut sebagai oktet lah. So yang ketiga tulis untuk mencapai susunan, ni perlu ada perkataan ni, ayat ni. Elektron oktet yang stabil. Okey, yang keempat. Ayat yang keempat. Ada lebih daripada satu oksigen kan? Satu, dua. Ada 2 oksigen kan? Jadi kita letak perkataan setiap kat depannya. Setiap atom oksigen menyumbang berapa elektron? 2. Menyumbangkan dua. Ni. Menyumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Okey, setiap atom oksigen, maksudnya kat sini atom oksigen sumbangkan 2, atom oksigen ni pun sumbangkan 2. Menyumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Lepas tu kita kira lah ada berapa atom oksigen, 1, 2 kan. So 2 atom oksigen berkongsi 2 elektron. Okey, ayat yang ketiga adalah yang terbentuk dan akhir sekali molekul kovalen dengan formula O2 terbentuk. Ini adalah sekali O2. Okey, daripada yang ni, daripada yang kita buat persilangan ni sebenarnya awak kena translate dalam bentuk ayat. So ni ayat yang pertama. Ni yang pertama. Atom oksigen. Yang kedua, susunan elektron 26. Yang ketiga, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, so setiap atom oksigen akan menyumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Kat sini 2 kan? Akan menyumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Kenapa kena sebut perkataan perkongsian? Sebab ikatan kovalen. Kovalen dia berkongsi. Okey, ikatan kovalen. Okey, kemudian kita kira lah ada berapa oksigen kat situ. So 2 atom oksigen berkongsi 2 elektron, ikatan kovalen terbentuk dan molekul kovalen dengan formula O2 terbentuk. Okey, kita tengok satu contoh lagi. Contoh ni dalam buku modul awak tau. Sebenarnya memang contoh yang ni je ada sebenarnya untuk dalam peperiksaan pun. Kalau dia keluar pun contoh lain, mungkin dia tukar dalam bentuk formula ni. Dia tak letak lah karbon dengan oksigen, dia letak X, Y ke Z ke macam itu je lah. Tapi ini je lah contoh yang ada untuk ikatan kovalen ganda 2. Okey, untuk huraian ni pula. Okey, untuk huraian ni kita tengok tulis atom. So atom, apa yang terlibat dekat dalam ni? Ada 2, iaitu atom karbon. Okey, lagi satu adalah atom oksigen. Okey, karbon dengan oksida kan. So karbon, oksigen. Yang kedua, susunan elektron. Susunan elektron. Tulis bawah di karbon 24 dan atom oksigen adalah 26. Okey. Yang ketiga, untuk mencapai susunan elektron, okey, 22 oktet. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, kita tengok pada satu atom dulu, iaitu atom karbon. Okey, ayat yang keempat, atom karbon menyumbangkan elektron atau karbon menyumbangkan. Tengok balik sini, karbon 24, oksigen 6. Okey. 2. Okey, silang. 2, 4. 1, 2. CO2. Okey. Berapa dia sumbangkan ni? Berapa dia sumbangkan? Atom karbon menyumbangkan 4 elektron untuk perkongsian.
Okay, kita cerita karbon dulu. Lepas tu baru cerita berkenaan dengan oksigen. Okay, yang kelima. Sebab dia ada atom yang berbeza kat situ, so kena setiap atom tu cerita. So, atom oksigen menyumbangkan. Oksigen sumbangkan, oksigen sumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Okay, kemudian ayat yang seterusnya, yang ke-6. Okay, bila dah sumbang-sumbang ni, kita cerita pula ada berapa atom karbon, ada berapa atom oksigen. Okay, 1 atom karbon berkongsi 4 elektron. Kenapa 4 elektron? Ikut atas ni. Okay, berkongsi 4 elektron dengan 2 atom oksigen. Okay, ikatan kovalen terbentuk, molekul kovalen dengan formula CO2 terbentuk. Okay, setakat ni untuk huraian, nombor 1 okey kan? Nombor 2 okey. Nombor 3 tak ada masalah pada saya lah. Mungkin jadi masalah untuk awak adalah nombor 4 dengan nombor 5 ni. Betul tak? Ke tak ada masalah? Okey je. Okey, nombor 4 ni kita tengok pada yang kita buat palang. Sekiranya kalau kita ada 2 atom berbeza, kena cerita dua-dua. Okey, mula-mula cerita dulu yang pertama ni lah karbon ni. Okey, cerita dulu karbon. So, atom karbon menyumbangkan berapa elektron ni, tak tahu berapa elektron, tengok kat bawah ni kita dah. Berapa lagi yang dia perlukan untuk capai oktet. Okay, menyumbangkan 4 elektron untuk perkongsian. Lepas tu cerita lagi, ayat nombor 4 ni ulang lagi sekali. Sebab apa kena ulang? Sebab dia ada atom yang berbeza. Kalau atom yang sama, macam oksigen tadi, oksigen dengan oksigen, kita tak payah ulang ayat tu. Okay, so cerita pula yang kedua ni, oksigen. So atom oksigen menyumbangkan 2 elektron untuk perkongsian. Okay, ayat nombor 5 ni. Nombor 5 ni dia satu ayat. Nombor 4 ni je kena pecah jadi 2 ayat. Okay, nombor 5 ni kita kira ada berapa atom karbon yang terlibat dekat dalam formula ni. So karbon ada 1 kat sini kan. 1 atom karbon berkongsi, tengok kat sini berapa elektron. 4 elektron dengan, sebab dia ada yang lain kan, tambah sikit, dengan 2 atom oksigen. So ikatan kovalen terbentuk, molekul kovalen dengan formula CO2 terbentuk. Okay, akhir sekali. Ini adalah ikatan kovalen bagi gas nitrogen. So untuk gas nitrogen, nombor proton bagi gas nitrogen adalah 7. Jadi kalau kita buat palang ni, tengok nitrogen 25, 25. Okay, tak cukup lagi berapa? 3 kan? Silangkan. Boleh kecilkan tak ni? Boleh. Bagi berapa? 3. Okay, bila bahagi 3, maksudnya ni ikatan kovalen ganda berapa? 3. Kovalen ganda 3. Bila ganda 3, maksudnya yang tempat bersilang tu, yang bersilang ni, nanti ada berapa pasang elektron kat dalam ni? 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang maksudnya ada 6 elektron. Okay, 3 pasang maksudnya ada 6 elektron. Okay, bila nak lukis, lukislah ada 2 nitrogen kat situ. Petala pertama, petala kedua. Yang ni pun sama. Petala pertama, petala kedua. Jauh sikit pula. Okay, kat sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Petala pertama ada 2 elektron. Ni dah ada 6, tinggal lagi
2 nak kena tambah dekat bahagian luar. Okay, jadilah bentuk dia macam ni. Dan untuk ikatan Lewis, to Lewis, awak dah tahu dia kongsi 3 pasang kan, awak buatlah dia macam ni. So dia bersebelah-sebelah macam tu. So dia akan jadi macam ni lah, atau ni. Sama ada ni boleh, ni pun boleh. Okay, cuba awak buat untuk huraian ni selepas ni dekat dalam buku modul. Semua nota hari ni dalam buku modul. Okay, cara dia sama je. Dekat huraian ni tulis dulu nama atom, tulis susunan elektron. Ni nombor 3 biasa, nombor 4 ni kita tengok pada yang kita dah buat ni. So ada 2 nitrogen kan, bila ada 2 nitrogen kita letak perkataan setiap kat depannya. Setiap atom nitrogen menyumbangkan 3 elektron untuk perkongsian. Kalau tak letak perkataan setiap, tu yang awak kena pecahkan ni, 2 ni, ayat ni. Satu untuk nitrogen, satu lagi untuk nitrogen. Cerita 2 kali pula benda ni. Kalaulah dia atom yang berbeza, senang sikit nak cerita. Macam contoh nitrogen dengan oksigen, okey lagi. Tapi sebab nitrogen dan nitrogen, kita letak perkataan setiap. Kemudian kita letak. Ada berapa atom nitrogen kat situ yang terlibat? Ada 2. So 2 atom nitrogen berkongsi 3 elektron, ikatan kovalen terbentuk dan molekul kovalen dengan formula N2 terbentuk. So cuba buatlah, lepas tu nanti tanya saya kalau tak mahir lagi boleh. So hari ni kita belajar ikatan kovalen ganda 2 dengan ganda 3. Okey ke tak okey sebenarnya? Okey. Okey. Okey, kalau okey baguslah. Harap-harap kamu dapat jawab dengan cemerlang lah soalan-soalan ni. Sebab ini semua adalah asas kimia tau. Asas kimia ni benda yang sangat penting. Nanti lepas ni bab-bab yang lain tu semua kita akan, setiap bab tu dia akan keluar asas kimia ni. Keluar macam mana nak tulis formula kimia, keluar soalan pembentukan ikatan ion,